Alhamdulillah, sama-sama kita merofakkan setinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberi kesempatan buat kita pada malam hari ini untuk sama-sama duduk, untuk sama-sama kita mendengar, sama-sama kita melapangkan hati kita untuk mendengar kisah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kisah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni jangan pernah kita cemuh dengar kisah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kisah kelahiran Nabi, jangan ada perasaan cemuh untuk kita mengenali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada orang kata, "Ustaz, saya dah banyak kali dengar kisah kelahiran Nabi, kisah hijrah Nabi. Dah boring dah Ustaz." Jangan kata macam tu. Sebab di antara cara untuk datangkan kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kita dengan mengenali susuk tubuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab asbab kita mengenali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tanam satu mahabbah, kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah dalam satu majlis pernah Nabi bersama dengan para sahabat. Sahabat tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana Nabi menceritakan perihal pada mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mana berada di pada mahsyar, Allah menghidupkan dengan satu air yang dinamakan Ma'ul Hayat. Air Ma'ul Hayat akan turun daripada langit, jatuh ke tanah, maka air itulah akan masuk ke dalam tanah dan kena kepada tulang sulbi masing-masing. Maka bila mana air Ma'ul Hayat itu kena kepada tulang sulbi masing-masing, kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itulah kita akan bergerak, semua manusia daripada kejadian Nabi Adam alaihi salam sampai manusia yang terakhir sekali dijadikan oleh Allah, semua para jin yang pernah Allah jadikan sampai habis, semua para malaikat daripada permulaan sampai habis. Nanti kita akan belajar berapa ramai para malaikat. Semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mana semua dibangkitkan, Nabi dan para Rasul akan berada di saf hadapan. Hari ini kalau kita bayang, di bumi Malaysia kita ada lebih kurang 30 hingga 34 juta rakyat Malaysia kita. Andai kata 33 juta diletakkan di satu lapang, diletakkan di satu padang, agak-agak daripada Perlis sampai ke Johor, adakah kita akan nampak orang berada di hadapan? Mustahil. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sempitnya pada mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kan Ibnu Katsir kata, andai kata kamu melangkah ke depan, kamu akan sentuh kulit orang di depan, dan andai kata kaki kamu melangkah ke belakang, kamu akan sentuh orang di belakang. Sangat sempit di pada mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mana para sahabat dengar kisah itu, sahabat tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimanakah kami nak duduk dekat dengan kamu? Bagaimana kami nak melihat kamu ya Rasulullah?" Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku akan mengenali umat aku, dan di antara umat yang mencintai aku adalah mereka akan berada di hadapan." Maksudnya kita akan duduk dekat dengan Nabi dan kita akan nampak susuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dekat dengan Nabi ni agak-agak dapat apa? Contoh macam kita dekat dengan seorang YB ataupun dekat dengan Datuk, dekat dengan Tuan Imam, akan dapat kelebihan. Sama juga dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang kita akan kongsikan pada malam hari ini insya-Allah, yang ditaklifkan, yang ditugaskan oleh sahabat saya sendiri, sekawan, serumah di Mesir dulu, Ustaz Aiman, duduk di rumah masing-masing dulu, kita kenali sebagai Bait Tawabun. Dalam grup WhatsApp Bait Tawabun, kita adalah 5-6 orang ahli bait tu. Antaranya Ustaz Aiman lah yang menjemput saya dan menugaskan saya untuk berkongsi kisah Isra' dan Mi'raj baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kisah Isra' Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kita mulakan dengan kisah Nabi mula menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Nabi menerima wahyu, Nabi menerima kecaman demi kecaman di bumi Mekah Al-Mukarramah. Banyak kecaman, banyak ujian yang Allah bagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ujian yang Nabi dapat bermula dengan Nabi berada dalam kandungan, sampailah Nabi dalam keadaan nazak ataupun sakaratul maut. Itulah ujian terakhir yang Nabi terima. Ujian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun Nabi kita ni berada di kedudukan yang paling tinggi dengan Allah, Nabi ada satu tempat yang paling tinggi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah ketika mana Nabi Adam alaihi salam ditiupkan roh Nabi Adam alaihi salam ke jasad Nabi Adam,
Nabi Adam membuka matanya melihat suasana syurga. Di antara perkara yang Nabi Adam lihat adalah kalimah La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sebelum Nabi SAW lahir lagi. Nabi ada kedudukan yang tinggi dengan Allah. Meskipun Nabi mempunyai satu kedudukan yang tinggi kepada Allah dengan Allah, Nabi tidak pernah terlepas dengan menerima ujian. Dan ujian yang pertama, kata ulama, ujian yang pertama yang Nabi tanggung, yang Nabi terima adalah kewafatan ayahanda Nabi SAW. Ketika mana usia Nabi dalam kandungan lagi. Sampailah sakaratul maut, Nabi masih lagi menerima ujian. Sebab itulah ketika mana Nabi dalam sakaratul maut, dalam keadaan kesakitan, datang para sahabat untuk melawat Nabi SAW, untuk menziarahi Nabi SAW. Ketika mana para sahabat tengok Nabi terlantang, dengan sakitnya Nabi, terbaringnya Nabi, sahabat cuba nak memegang dahi Nabi SAW. Ada dikisahkan dalam kisah Qasasul Anbiya. Ketika mana para sahabat nak sentuh dahi Nabi, ketika itulah tangan para sahabat terus naik. Macam kita pegang cerek yang panas, pegang terus macam tu. Begitulah yang dilakukan oleh para sahabat. Lalu sahabat itu tanya kepada Nabi, Ya Rasulullah, panas di badan kamu ya Rasulullah. Maka Nabi jawab, ya. Ketika mana kami para Nabi dan para Rasul diuji oleh Allah, kami akan diuji dengan 2 kali ganda ujian. Kalian demam 40 Celsius dah demam, kami akan diuji dengan 80 Celsius demam kami. Ketika mana kami mengalami kesakitan, kalian pun akan mengalami kesakitan. Tapi ketika mana kami para Nabi mengalami kesakitan, 2 kali ganda daripada kalian mengalami kesakitan yang dilalui oleh baginda Nabi SAW. Maka bila mana Nabi melihat suasana dalam Makkahul Mukarramah, tidak ada masyarakat Quraisy ketika itu yang menerima Islam, Nabi cuba fikir di manakah Nabi perlu dakwah, di manakah tempat yang lain Nabi perlu dakwah. Ketika itulah Allah ilhamkan dalam hati Nabi SAW untuk berdakwah di bumi Taif. Maka bergeraklah Nabi ke bumi Taif dengan anak angkat Nabi SAW bernama Sayyidina Zaid bin Harisah. Maka bergeraklah Nabi bersama anak angkat Nabi, Zaid bin Harisah, ke bumi Taif. Penduduk Quraisy ketika mana mereka dapati yang Nabi nak berdakwah ke bumi Taif, bersegera pembesar-pembesar Quraisy menghantar orang-orang bawahan untuk bagi tahu kepada pimpinan-pimpinan di bumi Taif yang mereka memfitnah Nabi SAW. Mereka kata akan datang seorang lelaki, yang lelaki ini adalah Muhammad. Lelaki ini akan kata dia adalah Nabi Allah. Dia penipu, dia pembohong. Dalam perjalanan Nabi, berita keburukan Nabi telah pun sampai ke bumi Taif. Sebab itulah bila mana Nabi sampai saja di bumi Taif, Nabi jumpa pembesar-pembesar Taif dan Nabi berdakwah di bumi Taif selama 10 hari dengan harapan Nabi dapat mengislamkan penduduk-penduduk Taif. Tapi Allah nak uji Nabi SAW. Selama 10 hari itulah Nabi tidak menerima seorang pun yang masuk agama Islam. Selama 10 hari Nabi berada di bumi Taif, berhari-hari Nabi berdakwah, berhari-hari Nabi membaca kalimah Allah. Nabi dihina, Nabi diperli. Wahai Muhammad, antara yang diberitahu oleh Nabi, antara ayat yang disebut oleh Nabi SAW, wahai Muhammad, kalau itu yang kamu bawa, kami tidak akan terima, wahai Muhammad. Wahai Muhammad, adakah Tuhan tidak ada orang lain untuk melantik menjadi Rasul? Hinaan demi hinaan diberikan kepada Nabi SAW. Tapi Nabi tabah. Nabi sabar. Sebab itulah pada hari ke-10, Nabi dihalau. Wahai Muhammad, kami tidak benarkan kamu untuk pijak di bumi Taif. Keluarlah kamu, wahai Muhammad. Maka bila mana Nabi dengan Zaid bin Harisah keluar daripada bumi Taif, kata ulama, pembesar-pembesar Taif, orang-orang besar di bumi Taif mengarahkan anak-anak kecil, berbaris mereka, dan di tangan mereka ada perkara yang boleh dilemparkan kepada Nabi. Antara yang disebut oleh batu, ada di tangan mereka selipar, ada di tangan mereka adalah kayu-kayu. Untuk apa? Untuk dilemparkan kepada, untuk dipukul, untuk dibaling kepada Nabi SAW. Sebab itulah dikisahkan ketika mana Nabi selesai saja keluar daripada bumi Taif, darah Nabi daripada kepala sampailah ke kaki, menitis darah Nabi SAW. Untuk apa Nabi buat demikian? Semata-mata nak Islamkan penduduk Taif. Semata-mata Nabi nak sampaikan dakwah ke penduduk Taif. Semata-mata Nabi tak mau melihat umat Nabi SAW masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal boleh saja Nabi tak mau ke bumi Taif. Padahal bila mana hari pertama Nabi dihina,
boleh saja Nabi terus keluar daripada bumi Taif dan bagi tahu kepada Allah, wahai Allah, penduduk Taif tak mau terima dakwah aku, boleh saja. Tapi kata ulama, disebabkan kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat dia, Nabi tinggal selama 10 hari. Hari 10 itu pun Nabi dihalau oleh pimpinan-pimpinan besar Taif. Sebab itulah Nabi keluar daripada bumi Taif, berjalan Nabi dalam keadaan kesakitan. Sampai di satu tempat ladang kurma atau ladang anggur. Nabi berehat di ladang anggur itu, maka datanglah seorang lelaki yang Nabi tak pernah target dia untuk Islamkan lelaki itu, yang dikenali sebagai Sayyidina Addas. Addas ketika itu seorang sahabat Nabi, ini sebelum dia menjadi Islam. Addas adalah bekerja di kebun anggur ketika itu. Lalu bila mana Addas melihat Nabi SAW sedang bersandar di pokok bersama Zaid bin Harithah, ketua, saya tak ingat nama siapa ketua, ketua bagi kebun itu, mengarahkan Addas, wahai Addas, bawa anggur ini dan serahkan kepada dua lelaki. Addas tak tahu siapakah lelaki itu. Addas tak mengenali siapakah Muhammad. Lalu bila mana Addas bawa, Addas serahkan anggur ini kepada Nabi SAW. Nabi ambil, Nabi makan. Sejak permulaan Addas melihat, Addas memerhatikan cara makan Nabi, cara senyum Nabi, cara bercakap Nabi, cara layanan Nabi kepada Addas. Ketika itulah Nabi tanyakan kepada Addas, wahai anak muda, siapakah nama kamu? Maka Addas kata, aku Addas, aku berasal daripada Ninawa, yang berasal daripada Iraq. Maka ketika mana Nabi saja dengar kalimah Ninawa daripada Iraq, Nabi tanya, adakah kamu berasal daripada kampung Yunus ibn Matta? Nabi Yunus lah. Maka Addas pun tanya, wahai pakcik, pakcik, bagaimana kamu tahu nama Yunus ibn Matta? Sesungguhnya seluruh masyarakat Arab pada hari ini, mereka tidak mengenali Yunus ibn Matta. Macam kita lah, kalau orang besar kita meninggal, kita akan ingat jasa orang-orang, ulama-ulama dulu. Macam kita sekarang Tok kenali kan, Tok Seleho dan sebagainya, kita mengenali jasa-jasa ulama-ulama dulu. Walaupun tak kenal sangat, at least kenal nama. Itulah Addas dikenal nama Yunus ibn Matta. Maka Nabi bagi tahu, bagaimana aku boleh mengenali Yunus ibn Matta, kerana apa yang dibawa oleh Nabi Yunus ibn Matta adalah sama yang dibawa oleh aku, dan Tuhan kepada Yunus ibn Matta adalah Tuhan aku juga. Maka Addas melihat cara Nabi makan, cara perbualan Nabi, melihat cara tutur Nabi. Ketika itulah Addas ibn Matta melafazkan kalimah tauhid dan masuk Islam. Nabi tak pernah sangka yang Addas akan masuk agama Islam. Target Nabi siapa? Target Nabi adalah penduduk-penduduk Taif. Maka bila mana Nabi balik ke bumi Mekah, apa yang berlaku kepada Nabi di bumi Taif, itulah yang berlaku di bumi Mekah. Nabi dihina, Nabi dipermalukan. Mereka menceritakan pilihan Nabi dapat layanan yang buruk di bumi Taif. Mereka bercerita daripada mulut ke mulut yang sesungguhnya Muhammad dihalau oleh penduduk Taif semata-mata nak memalukan baginda Nabi SAW. Sebab itulah Nabi pernah di pulau selama 3 tahun. 3 tahun Nabi pernah di pulau. Nabi bersama dengan ahli keluarga Nabi pernah di pulau oleh seluruh masyarakat Mekah selama 3 tahun. Selama 3 tahun itulah Nabi tidak dibenarkan untuk jual beli. Selama 3 tahun itulah Nabi tidak dibenarkan untuk bermuamalah dan sebagainya. Dan sehingga kan pembesar-pembesar Mekah bagi tahu, seandainya sesiapa yang ada urusan dengan Muhammad, sesiapa yang buat urusan muamalah, jual beli, nikah kahwin dan sebagainya dengan Muhammad dan keluarganya, orang itu akan dihukum bunuh. Pekeliling ditampalkan di sekitar bumi Mekah. Antara pekeliling yang disebut oleh ulama adalah pekeliling yang paling besar diletakkan di Kaabah. Apa dia pekeliling itu? Untuk mengharamkan penduduk-penduduk Mekah berurusan dengan Nabi SAW. Lepas pada 3 tahun, Allah datangkan bantuan anai-anai disebut oleh ulama. Anak-anai makan semua pekeliling, kertas-kertas pekeliling, makan semua, maka Nabi dibenarkan masuk ke kota Mekah balik. Maka selepas Nabi masuk ke kota Mekah, hidup macam biasa. Pada 1 tahun dinamakan sebagai tahun kesedihan buat baginda Nabi SAW. Ini mungkin ramai dah makruf dengan cerita ini, cuba kita recap sikit. Nabi diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, macam saya bagi tahu tadi. Nabi diuji sebelum Nabi lahir, telah pun diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan Nabi tidak pernah melihat wajah ayahnya. Nabi tidak pernah mendengar suara ayahnya.
Nabi tidak pernah bertemu, Nabi tidak pernah membayangkan bagaimana wajah ayah Nabi SAW. Masuk ke usia Nabi 6 tahun, Nabi diuji lagi dengan kematian, dengan kewafatan ibu baginda Nabi SAW. Selepas daripada itu, wafat lagi datuk Nabi SAW. Adakah Nabi tidak sedih dengan tidak pernah bertemu dengan ayahnya, tidak sempat merasai kasih sayang seorang ibu? Nabi sedih. Sebab itulah diceritakan oleh para sahabat, ketika mana aku bersama dengan Nabi, kami sedang menaiki satu unta ataupun naik satu kuda, kami melalui makam ibu kepada Nabi SAW. Nabi mengarahkan kami untuk berhenti sekejap. Nabi turun daripada kenderaan Nabi. Nabi berjalan ke makam ibu kepada Nabi SAW, dan aku melihat wajah Nabi, yang mana wajah Nabi ketika itu mengalirnya air mata Nabi SAW. Sebab Nabi manusia macam kita. Ketika mana diuji, Nabi rasa sedih. Ketika mana dimarah, Nabi pun ada sifat sedih, pilu dan sebagainya. Nabi pun ada perasaan yang sama. Sebab Nabi manusia biasa. Sebab itulah bila mana masuk tahun itu, Nabi baru saja nak merasai kehidupan. Masuk dan balik ke kota Mekah selepas di pulau selama 3 tahun. Allah uji baginda Nabi SAW dengan kematian. 2 tonggak utamanya. Yang pertama sekali meninggalnya Abu Talib. Abu Talib ni ayah saudara kepada Nabi SAW. Datuk kepada Nabi SAW, Abdul Muttalib, dia ada 13 orang anak. 13 ke 16 orang anak. 10 daripada 13 ke 16 tu adalah anak lelaki. Antaranya ayah Nabi, Abu Talib, Hamzah dan sebagainya. So Abu Talib ni, bila mana Datuk Nabi SAW meninggal, sebelum meninggalnya Datuk Nabi, dia mewasiatkan Abu Talib, wahai Abu Talib, aku mewasiatkan untuk menjaga Muhammad. Bawalah Muhammad tinggal di rumah kamu. Ketika itu Nabi baru saja umur 8 ke 9 tahun. Kenapa Abu Talib yang dipilih oleh Datuk Nabi? Jawapan para ulama, disebabkan Abu Talib adalah seibu dan sebapa dengan ayah Nabi SAW. Datuk Nabi ni kahwin 4 orang. Ada ulama kata 3 orang. So ibu ayah Nabi itu Abdullah dengan Abu Talib adalah satu ibu. So disebabkan itulah Abdul Muttalib melantik Abu Talib untuk menjaga Nabi SAW. Maka Abu Talib menjaga Nabi ketika mana Nabi usia 9 tahun lagi, 8 tahun lagi, menjaga Nabi, mendidik Nabi, ajarkan Nabi cara berdagang, ajarkan Nabi cara muamalah. Sejak detik itulah Nabi dipuji oleh masyarakat Mekah dengan gelaran Al-Amin. Ketika mana Nabi berdagang, Nabi berniaga, perniagaan Nabi yang jujur, disebut daripada bibir ke bibir, Nabi ni adalah Al-Amin. Semua penduduk Mekah percaya apa yang Nabi bawa. Sebab itulah walaupun mereka benci dengan Nabi, mereka tak suka dengan dakwah Nabi, tetapi amanah Nabi tak pernah dipertikaikan oleh seluruh masyarakat Mekah. Sebab itulah walaupun mereka benci kepada Nabi, tapi harta yang mereka ada, mereka akan pergi merayu kepada Nabi-Nabi. Wahai Muhammad, aku ada sedikit harta, tolong simpankan harta aku ini. Sebab itulah dalam peristiwa hijrah Nabi, Nabi mengarahkan siapa? Sayyidina Ali untuk menguruskan harta-harta yang diamanahkan. Sayyidina Ali mengambil masa 3-4 hari untuk selesaikan semua, untuk bahagikan balik, untuk bagi balik kepada tuan-tuan yang asal. Tapi ketika mana Nabi bagi tahu siapakah Allah, mereka ingkar. Ketika mana Nabi memberi tahu kalimah-kalimah Al-Quran, mereka mengatakan, pembohon kamu wahai Muhammad. Dalam Nabi diuji oleh Allah, Nabi pernah dipukul daripada belakang dengan Abu Jahal datang kepada Nabi, memukul kepala mulia baginda Nabi SAW, menghina Nabi, sehinggakan hinaan Nabi yang diberikan oleh Abu Jahal didengari oleh seluruh masyarakat Mekah. Contoh pada hari ini ada orang bangun, maka kita hina dia. Malu tak dia? Malu. Tak keluar rumah 3 hari boleh jadi. Tapi Nabi walaupun dihina, dipermalukan oleh seluruh masyarakat Mekah, Nabi tidak pernah mengambil hati. Sebab Nabi tahu, Nabi nak sangat siapa? Umat baginda Nabi SAW masuk ke dalam syurga. Jadi bila mana Nabi diuji, Nabi dihina, Nabi diperlakukan dengan macam-macam, Abu Talib lah tempat Nabi berteduh. Abu Talib lah tempat Nabi bergantung. Abu Talib lah tempat Nabi meluahkan perasaan. Susah senang Nabi dengan Abu Talib ketika mana Nabi usia 8 tahun lagi.
Maka bila mana masuk pada tahun yang dikenali sebagai tahun kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tarik nyawa salah seorang penguat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinamakan sebagai Abu Talib. Sebab itulah ketika mana Abu Talib dalam sakaratul maut, Nabi bagi tahu kepada Abu Talib, wahai Abu Talib, bacalah kalimah la ilaha illallah, nescaya kamu akan dimasukkan dalam syurga wahai ayah saudara. Tapi Abu Talib tak mau. Sebab ketika mana dalam keadaan nazak itu disebut oleh Ibnu Katsir, datanglah Abu Jahal, datanglah Abu Lahab, pembesar-pembesar Mekah. Wahai Abu Talib, adakah kamu nak baca kalimah itu? Adakah tidak? Kamu ingat kita bersusah senang dulu, kita duduk sekali dulu, kita bersua, kita bersukaria sekali dulu. Adakah kamu nak baca kalimah itu? Disebabkan itu, antara sebabnya, disebabkan itulah Abu Talib menolak untuk membaca kalimah la ilaha illallah. Belum sempat lagi Nabi dalam keadaan nak hilang rasa kesedihan Nabi atas kehilangan Abu Talib. Dalam beberapa bulan kemudian Allah uji lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kewafatan, dengan kematian Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid, iaitu isteri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjadi tulang belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana nak melihat bagaimanakah Nabi boleh berdiri tegak di hadapan masyarakat Quraisy, lihatlah siapa yang berada di belakang Nabi. Ketika mana Nabi gigih dalam urusan dakwah Nabi, tidak pernah faham erti nilai kesakitan, tidak pernah faham nilai kesedihan, bagaimana Nabi boleh berdiri tegak? Lihatlah siapa yang berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua orang, Abu Talib dengan Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid. Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid adalah orang yang paling kaya di kota Mekah ketika itu, di usia Nabi 25 tahun. Sayyidatuna Khadijah, dia berada satu kedudukan yang tinggi, berada di tempat yang mewah, berada di rumah yang mewah. Seluruh masyarakat Quraisy ketika itu, bila mana mereka nak kembangkan perniagaan mereka, ketika mana mereka dalam keadaan kesusahan, tidak cukup duit dan sebagainya, Sayyidatuna Khadijah lah tempat mereka meminjam duit. Tak cukup duit, pergilah jumpa Sayyidatuna Khadijah, dia bagi pinjam duit. Nak kembangkan perniagaan, pergilah jumpa Sayyidatuna Khadijah, nescaya Khadijah akan bagi duit. Sebab itulah orang kagum dengan kemuliaan, dengan baiknya Sayyidatuna Khadijah. Sayyidatuna Khadijah ditempatkan dengan satu tempat yang paling tinggi di kota Mekah ketika itu. Tapi ketika mana Sayyidatuna Khadijah memilih untuk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana Sayyidatuna Khadijah lebih memilih agama Allah, ketika mana Sayyidatuna Khadijah lebih memilih untuk meletakkan hartanya di jalan Allah, ketika itulah Sayyidatuna Khadijah dihina, dicaci oleh seluruh masyarakat Mekah. Pasal 3 tahun Nabi dipulau oleh seluruh masyarakat Mekah, sehingga dikatakan oleh para ulama, Nabi dan seluruh keluarga Nabi termasuk Sayyidatuna Khadijah tidak ada sedikit pun makanan untuk mereka makan. Sehingga kan Sayyidatuna Khadijah dengan Nabi terpaksa makan ranting-ranting kayu, makan daun-daun, sehingga kan di bibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bibir Sayyidatuna Khadijah luka. Sebab makan ranting kayu, lapar sangat. Itu pilihan Sayyidatuna Khadijah. Padahal boleh saja Sayyidatuna Khadijah tak mau memilih Nabi, berada di kedudukan yang tinggi, boleh saja. Tapi dia lebih memilih Islam. Sebab itulah dia menginfakkan seluruh hartanya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya mana? Hasil daripada usaha Sayyidatuna Khadijah, hasil daripada usaha pengorbanan Sayyidatuna Khadijah di mana? Kita lihat ketika mana Sayyidatuna Khadijah dalam sakaratul maut. Ketika mana Sayyidatuna Khadijah dalam sakaratul maut, dalam keadaan kesakitan, mengadu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, sakitnya ya Rasulullah." Nabi menahan air mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah merasai kehilangan seorang ayah. Nabi pernah merasai kehilangan seorang ibu. Nabi pernah merasai kehilangan seorang datuk. Nabi pernah merasai kehilangan ramai anak-anaknya. Lalu Nabi pada hari itu, Nabi terpaksa menghadapi kehilangan seorang tulang belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menahan air mata Nabi. Nabi kata kepada Sayyidatuna Khadijah, "Wahai Khadijah, sabarlah, sabarlah." Nabi letak kepala Khadijah di bantal. Nabi keluar daripada rumah, menitis air mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itulah Jibril datang kepada Nabi. Jibril datang kepada Nabi, "Ya Muhammad, aku turun pada hari ini untuk bawa satu salam wahai Muhammad. Tapi salam ini bukan untuk kamu wahai Muhammad, melainkan salam ini untuk isteri kamu Sayyidatuna Khadijah. Dan salam ini ketahuilah wahai Muhammad,
salam ini datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah kirim salam kepada Khadijah. Maka bila mana Nabi kata Nabi, bila mana aku dengar saja salam itu datang daripada Allah, aku lap air mata aku. Aku masuk dalam bilik, aku pegang balik kepala Sayyidatuna Khadijah, aku letak atas peha aku. Aku bagi tahu kepada Khadijah, ya Khadijah, tadi Jibril datang kepada aku. Jibril bagi tahu kepada aku, ya Khadijah, sesungguhnya Allah telah utuskan satu salam buat kamu, wahai Khadijah. Ketika itulah Sayyidatuna Khadijah, bila mana dengar sahaja salam itu datang daripada Allah. Khadijah kita kalau dalam keadaan sakaratul maut, saya banyak kali melihat kematian di hospital. Bila mana orang dalam keadaan sakaratul maut, dalam keadaan kesakitan, kematian kesakitan itu, dia tak boleh nak bangun lagi. Dia tak boleh nak bangun, rasa sakit tapi tak tahu sakit di mana. Itulah yang dilalui oleh Sayyidatuna Khadijah. Tapi disebabkan dia menerima satu berita gembira, dia usahakan juga untuk bangkit. Berdirinya Sayyidatuna Khadijah mengangkat tangan ke atas. Allahumma antas salam wa minkas salam. Wahai Allah, salam ini aku balik kepada kamu, wahai Allah. Maka dia duduk balik, dia bagi tahu kepada Nabi, ya Muhammad, andai kata lepas aku mati nanti ni, ketika mana Khadijah telah pun tiada, wahai Muhammad, jangan risau wahai Muhammad, Khadijah selalu sokong kamu, wahai Muhammad. Ya Muhammad, andai kata bila mana kamu berjuang, harta kamu telah pun tiada, umat Islam semua habis harta, pergilah ke kubur aku, ya Muhammad, ambillah tulang-tulang aku dan juallah tulang aku dan gunakan duit itu untuk jalan Allah. Itu balasan yang Allah bagi kepada Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid. Dia memilih untuk bersama dengan Nabi, memilih dalam keadaan kesusahan duduk dengan Nabi, daripada kekayaan diagungkan, dimuliakan oleh seluruh masyarakat Mekah. Sebab itulah kata ulama, kata Nabi SAW, Khadijah adalah penghulu bagi seluruh wanita dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ketua bagi seluruh wanita, Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid. Maka bila mana Khadijah meninggal, adakah Nabi tak sedih? Nabi sedih. Sebab Nabi manusia biasa, mengalirnya air mata Nabi. Maka selama beberapa tahun, selama beberapa bulan, bila mana Nabi dalam keadaan fasal kesedihan, sebab itulah ulama kata tahun itu adalah tahun kesedihan buat Nabi SAW. Sebab itulah bila mana Allah melihat Nabi dalam keadaan kesedihan, para malaikat melihat Nabi dalam keadaan kesedihan, maka Allah mengarahkan Jibril alaihi salam untuk turun ke bumi. Allah mengarahkan malaikat Jibril alaihi salam untuk turun ke bumi, untuk bagi tahu kepada Nabi, untuk menjemput Nabi di Isra dan di Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Jibril alaihi salam turun ke bumi. Malaikat bila mana mereka nak turun ke bumi, mereka akan berupa dengan manusia. Dan manusia itu adalah lelaki. Turunnya malaikat Jibril alaihi salam dengan peneman. Maka bila mana kata Nabi, bila mana Jibril alaihi salam turun ke bumi, ketika itu aku sedang tidur dan Jibril alaihi salam membuka bumbung rumah aku. Dibukanya bumbung rumah aku dan bagi tahulah Jibril alaihi salam kepada aku, wahai Muhammad, aku datang kepada kamu hari ini untuk bawa satu berita gembira dan berita ini sangat besar kepada kamu, wahai Muhammad. Sebab Nabi tak tahu lagi apa berita yang Jibril nak bawa. Maka Jibril bagi tahu kepada Nabi, ya Muhammad, aku diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperjalankan kamu daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Dan daripada Baitul Maqdis itulah, ya Muhammad, kita akan naik ke Sidratul Muntaha. Kita akan pergi langit pertama, pergi langit kedua dan sampai langit ketujuh, sampailah ke Sidratul Muntaha. Ketika itulah sudah ada bibit-bibit kegembiraan buat Nabi SAW. Nabi dah ada rasa sedikit kegembiraan. Maka Jibril alaihi salam membelah Nabi SAW, membelah dada Nabi. Kan ada 2 kali, ulama kata ada 3 kali. Tapi kebanyakan ulama kata di dada Nabi dibelah sebanyak 2 kali. Kali pertama ketika mana Nabi duduk dengan Halimatus Sa'diyah. Kali kedua ketika itulah dada Nabi dibelah dan disucikan hati baginda Nabi SAW. Sebab itulah dikatakan oleh Sayyidina Anas ibn Malik, ketika mana kami berada di bumi Madinah, ketika mana kami dalam keadaan untuk menggali kubur para sahabat, Nabi membuka butang
baju Nabi dan aku melihat kesan jahitan di dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dada Nabi telah pun di sampai pukul berapa? 9 boleh. Lalu dada Nabi dibelah dan dibersihkan hati Nabi, dan ketika itulah Jibril alaihi salam turun dengan seekor binatang, iaitu binatang syurga yang dikenali sebagai buraq. Semua orang tahu buraq. Maka buraq ni satu binatang tunggangan di syurga Allah Subhanahu wa taala. Di mana dia lihat, maka di situlah dia akan sampai. Buraq. Lajulah perjalanan dia. Di mana saja dia lihat, maka di situlah buraq akan sampai. Maka ketika mana Nabi SAW naik di atas buraq, buraq ketika itu tak duduk diam. Seolah-olah tak benarkan Nabi naik di atas belakang dia. Maka datanglah Jibril, tepuk dada buraq, tepuk badan buraq. Wahai buraq, sesungguhnya kamu tidak akan lagi dinaiki oleh seorang lelaki yang semulia Muhammad. Bila mana buraq dengar saja nama Muhammad, baru dia tahu ini adalah Muhammad Rasulullah. Kerana nama Nabi SAW dikenali oleh seluruh makhluk. Makhluk yang berada di syurga, makhluk yang berada di alam barzah, makhluk yang berada di alam lain, semua mengenali nama Muhammad SAW. Tetapi bukan semua yang pernah melihat Nabi SAW. Sebab itulah buraq tadi, dia tak pernah melihat Nabi. Tapi dia tahu siapakah Muhammad Rasulullah. Maka bila mana buraq dengar saja nama Nabi Muhammad SAW, buraq tunduk malu. Maka Nabi naik di belakang buraq. Maka bergeraklah Nabi daripada Mekkatul Mukarramah sampai ke Baitul Maqdis. Kata Nabi SAW, pergerakan buraq, kelajuan buraq sangatlah laju. Di mana saja buraq itu pandang, maka di situlah kami akan sampai. Tapi kata Nabi, dalam perjalanan aku dengan buraq, walaupun lajunya aku menaiki buraq, aku berasa aman, aku berasa selesa, bahkan aku boleh melihat penduduk-penduduk yang berada di bawah. Kalau kita, logiknya, kalau satu binatang itu bergerak dengan sangat laju, lajulah daripada Mekah ke Baitul Maqdis, tak sampai separuh hari, lajulah. Sebab biasanya masyarakat ketika itu daripada Mekah ke Baitul Maqdis sebulan. Logiknya, kalau kita menaiki tunggangan yang sangat laju, kita tidak akan berasa selesa. Pernafasan kita tak boleh. Naik motor pun, pergi 1416. Agak-agak macam mana mata kita nak buka. Kan? Tambah-tambah orang yang tak pernah naik motor. 14 ke 18, tak boleh buka mata tu. Tapi Nabi SAW, kata Nabi, aku boleh melihat pemandangan yang berada di bawah. Nabi boleh melihat ada satu rombongan yang sedang menuju ke kota Mekah. Dan Nabi boleh melihat satu rombongan itu, kudanya terlepas daripada ikatan. Lari kuda itu. Nabi boleh bercerita perihal-perihal begitu. Maksudnya, Nabi duduk di atas buraq dalam keadaan selesa, dalam keadaan aman, dan dalam keadaan Nabi boleh melihat pandangan yang berada di bawah. Wallahu'alam. Macam mana? Maka bila mana sampai saja di Baitul Maqdis, Nabi tambat buraqnya di satu dinding, yang mana kata ulama, dinding yang Nabi tambat itu adalah dinding yang ditambat oleh para nabi yang sebelum tu. Maksudnya, bila mana para nabi yang sebelum tu mereka naiki buraq, maka di dinding itulah mereka akan tambat buraq mereka. Untuk apa? Untuk mereka naik ke langit. Seperti Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris alaihi salam pernah dimuliakan oleh Allah. Nabi Idris ketika mana dia masa lagi hidup, dia boleh naik ke langit pertama, naik langit kedua, naik langit ketiga. Laluan dia nak naik ke langit pertama, langit kedua adalah di Baitul Maqdis. Sebab itulah ulama kata, kenapa Allah memilih Baitul Maqdis? Kerana di situlah ada laluan untuk naik ke langit dan sampai ke Sidratul Muntaha. Di situ sahaja ada laluan untuk menghubungkan di antara bumi dengan langit Allah Subhanahu wa taala. Maka bila mana Nabi tambat buraq dalam dekat dinding, maka Jibril alaihi salam bagi tahu kepada Nabi, ya Muhammad, masuklah kamu ke dalam Masjidil Aqsa. Maka Nabi masuk dalam Masjidil Aqsa. Ketika itulah Nabi melihat sangat ramai, ribuan para Nabi dan para Rasul Allah tempatkan dalam Masjidil Aqsa. Nabi ramai tak Nabi? Ramai tak Nabi? Ramai. Ulama kata Nabi sangat ramai. Sekurang-kurang lebih kurang 124,000 orang Nabi pernah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuba bayangkan, seramai 124,000 Allah tempatkan dalam Masjidil Aqsa, dan imam bagi seluruh para nabi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama, belum ada lagi tempat-tempat di muka bumi Allah yang mana Allah tempatkan seluruh para nabi, Allah tempatkan seluruh para rasul
untuk mereka menunaikan solat melainkan Masjidil Aqsa. Sebab itulah Masjidil Aqsa sangat mulia. Sebab di situlah Allah tempatkan para nabi, Allah satukan semua para nabi di Masjidil Aqsa dan mereka menunaikan solat. Maka solat itu diimamkan oleh Nabi SAW. Dan kata Nabi, aku tak cam pun muka seorang-seorang. Sebab ramai sangat, Nabi tak cam lah. Sebab itulah, bila mana selesai solat, Nabi, kita kejar masa. Bila mana Nabi selesai solat, Jibril alaihi salam membawa Nabi, wahai Muhammad, sudah sampai masanya untuk kita mi'rajkan ke langit. Maka dibawalah Nabi SAW. Burak ditinggalkan. Maka ketika itulah kata Nabi, Jibril alaihi salam berupa dengan wajah asalnya. Baru 2 kali Nabi SAW melihat wajah asalnya Jibril alaihi salam. Kali pertama adalah ketika mana Nabi menerima wahyu yang pertama. Kata Nabi, ketika mana aku memandang Jibril, kali pertama aku memandang Jibril, terkejutnya aku ketika mana aku memandang ke ufuk timur, masih lagi ada sayap Jibril alaihi salam, dan ketika mana aku memandang ke ufuk barat, ketika itulah masih lagi ada sayap Jibril alaihi salam. So itu kali kedua Nabi melihat wajah asalnya Jibril alaihi salam. Maka dibawalah Jibril alaihi salam bersama dengan Nabi naik ke langit. Langit pertama nak pergi ke langit kedua, kata ulama, berapa jauh? 5,500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan untuk manusia daripada langit pertama nak pergi ke langit kedua. Tapi disebabkan Nabi menaiki pergi bersama dengan Jibril alaihi salam, masa 500 itu sekejap sahaja. Sebab itulah bila mana Jibril alaihi salam sampai ke pintu langit yang pertama, ketika itulah malaikat yang menjaga pintu langit pertama tanya, "Man anta? Siapakah kamu? Dan siapakah orang yang bersama dengan kamu?" Ketika itulah Jibril kata, "Aku adalah Jibril dan orang bersama aku adalah Muhammad." Kata penjaga langit itu, "Adakah Muhammad dijemput? Adakah Muhammad diundang?" Maka Jibril jawab, "Ya, dia diundang oleh Allah Subhanahu Wa Taala." Maka masuk ke langit pertama. Maka bila mana masuk ke langit pertama, kata Nabi SAW, ketika mana aku masuk saja ke langit pertama, kita tak boleh nak bayangkan macam mana langit pertama, kehidupan langit pertama. Sebab kata Nabi, ketika mana aku masuk ke langit pertama, aku melihat sangat ramai para malaikat. Sangat ramai para malaikat sehingga kan aku tak dapat hitung. Aku tak boleh agak berapa ramai malaikat pada langit pertama. Tapi dalam ramai-ramai para malaikat itu, aku memandang ada seorang lelaki, kata Nabi. Aku memandang ada seorang lelaki yang mana lelaki itu bertubuh sangat tinggi. 60 hasta tubuhnya. Ketika itulah aku tanya kepada Jibril, "Ya Jibril, siapakah lelaki itu? Bagaimanakah lelaki itu boleh duduk di langit pertama bersama dengan para malaikat?" Maka jawab Jibril alaihi salam, "Itu adalah ayah kamu, bapa kamu, Adam alaihi salam." Maka Nabi pun diarahkan oleh Jibril, "Wahai Rasulullah, pergilah tegur Adam alaihi salam." Maka jawab salam, bagi salam, jawab salam. Sekejap saja perbualan itu, maka pergilah naik langit yang kedua. Sama, ada penjaga malaikat yang menjaga pintu langit yang kedua. Soalan yang sama, jawapan yang sama. Adakah dia dijemput? Adakah dia diundang oleh Allah? Jawab, ya, diundang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada langit yang kedua, Nabi melihat ada 2 orang lelaki, namanya Yahya alaihi salam, Nabi Yahya alaihi salam, dan yang kedua adalah Nabi Isa alaihi salam. Yahya alaihi salam boleh dikatakan sepupu dengan Nabi Isa alaihi salam. Yahya berketurunan daripada Nabi Zakaria alaihi salam. Ibu kepada Nabi Isa adalah Maryam. Maryam itu adalah anak saudara kepada Nabi Zakaria alaihi salam. So boleh dikatakan sepupu lah. Sebab Nabi Yahya dengan Nabi Isa alaihi salam, mereka membesar sekali, berdakwah sekali. Cuma yang dibunuh oleh Bani Israel adalah Nabi Yahya alaihi salam. Nabi Isa tidak sempat dibunuh oleh Bani Israel. Nabi Isa alaihi salam sempat diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan salah seorang daripada Bani Israel itu, yang mana Bani Israel itu mengejar Nabi Isa untuk membunuh Nabi Isa, salah seorang daripada mereka dirubah wajahnya sama seperti wajah Nabi Isa alaihi salam, tingginya sama, wajahnya sama, perwatakannya sama, orang itulah disalib. Nabi Isa diangkat ke langit yang kedua.
Maka dialog yang sama memberi salam, Assalamualaikum ya saudara yang Muslim, saudara yang soleh. Maka dijawab salam oleh Nabi SAW. Maka dibawa langit pertama ke langit kedua, 500 tahun perjalanan. Adakah langit ni macam mana? Kata ulama, langit pertama, langit kedua, setiap langit itu adalah kehidupan. Langit tempat tinggal para malaikat. Langit tempat tinggalnya para malaikat. So langit ni macam mana Ustaz? Wallahu a'lam. Tapi kata Nabi, di langit pertama sampai langit ke-7 dipenuhi oleh malaikat yang sedang hidup, yang sedang menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah iblis, kan asalnya iblis berasal daripada bumi. Asal usul iblis adalah daripada bumi. Dia duduk di bumi dengan para jin. Dia tinggal di bumi dengan para jin. Tapi disebabkan iblis itu sangat taat kepada Allah pada permulaan, sangat alim, ilmu yang sangat banyak. Disebabkan kealiman iblis, disebabkan solehnya iblis, disebabkan itulah iblis diangkat daripada Allah, daripada bumi, tinggal dengan para malaikat di langit. So langit ni adalah kehidupan. So bila mana sampai ke langit yang keempat, adanya Nabi Idris alaihi salam. Saya tak bercadang untuk ceritakan seorang demi seorang para nabi, insya-Allah boleh jemput ustaz-ustaz lain ataupun dua tokoh ulama di depan saya ni, antara sahabat-sahabat di Mesir, boleh bercerita jugalah insya-Allah. So bila mana sampai langit yang keempat adalah Nabi Idris alaihi salam, sampai yang ke langit yang kelima adalah Nabi Harun alaihi salam, dan sampai di langit yang keenam adalah Nabi Musa alaihi salam. Dan masuk balik ke langit yang ketujuh. So sampai ke langit yang ketujuh, kata Nabi SAW, bila mana aku sampai ke langit yang ketujuh, aku melihat suasana yang lain macam. Tak seperti langit yang pertama, tak macam seperti langit yang kedua, lain. Langit yang ketujuh ni seolah-olah tempat yang lain. Dan di sana aku melihat ada satu tempat yang dipusing, yang dikelilingi oleh para malaikat. Aku bertanyakan kepada Jibril, wahai Jibril, itu apa wahai Jibril? Maka Jibril kata, wahai Muhammad, itu adalah Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itulah tempat tawaf para malaikat. Nah, kalau kita di Kaabah, so Kaabah, atas Kaabah itu adalah Baitul Ma'mur. Kata Jibril alaihi salam, ya Muhammad, adakah kamu tahu berapa ramai para malaikat? Tak tahu wahai Jibril. Maka disitulah Jibril bagi tahu kepada Muhammad, ya Muhammad, sesungguhnya para malaikat sangat ramai. Sekali para malaikat, ketika mana mereka tawaf di Baitul Ma'mur, adanya sekali tawaf, adanya 70,000 para malaikat. Dan setiap para malaikat dibenarkan oleh Allah untuk tawaf satu kali seumur hidup mereka sahaja. So bila mana 70,000 para malaikat tawaf sebanyak 7 kali, 7 pusingan, maka mereka akan balik ke tempat mereka masing-masing. Sampailah hari kiamat, mereka tidak akan kembali ke Baitul Ma'mur. Maka bila mana selesai 7 pusingan dilakukan oleh 70,000 oleh para malaikat, datanglah 70,000 yang lain. Selesai saja 70,000, datanglah 70,000 yang lain. Dan setiap daripada mereka tidak pernah tawaf di Baitul Ma'mur. Ramailah para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap malaikat itu, kata Nabi, sangatlah besar. Setiap para malaikat sangatlah besar. Dan ketika Nabi melihat malaikat sedang tawaf, ada malaikat sedang solat, sedang sujud, zikir kepada Allah di langit yang ketujuh, kata Nabi, aku melihat ada seorang lelaki. Di langit yang ketujuh itu, ketika mana aku masuk langit ketujuh, aku melihat ramai para malaikat yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu aku melihat ada seorang lelaki, yang mana lelaki itu bersandar pada satu pokok, bersandar pada satu dinding. Aku tanyakan kepada Jibril, wahai Jibril, itu siapa pula? Maka ketika itulah Jibril bagi tahu kepada Nabi, itu adalah Ibrahim alaihi salam. Kenapa Ibrahim tidak melakukan ibadah kepada Allah? Jawapan para ulama, disebabkan Nabi Ibrahim telah pun wafat. Maksudnya apa? Ketika mana seseorang itu telah pun meninggal, ketika mana roh dengan jasad itu telah dipisahkan oleh Allah, bila mana roh dengan jasad itu telah pun dipisahkan oleh Allah, maka tidak ada lagi yang dinamakan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini, andai kata kita solat maghrib tadi, lepas ini na'udzubillah, Allah takdirkan kita meninggal, maka solat maghrib itulah solat maghrib yang terakhir sekali kita lakukan. Tidak ada lagi mana-mana solat di alam roh nanti ni, tidak ada lagi solat-solat di alam akhirat. Di syurga nanti ni pun Allah tidak izinkan mana-mana umat dia untuk solat kepada Allah. Sebab itulah Ibrahim alaihi salam duduk bersandar sahaja di dinding, duduk bersandar sahaja di pokok, tidak melakukan ibadah.
disebabkan Ibrahim alaihi salam tidak lagi menjadi manusia, malaikat Ibrahim telah pun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. So percakapan Nabi dengan Ibrahim ni sangat panjang dibandingkan dengan Nabi Ibrahim alaihi salam adalah, ya Muhammad, sampaikan salam aku buat seluruh umat kamu ya Muhammad. Nabi Ibrahim sampaikan salam kepada kita. Jawab salam. Assalamualaikum ya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim sampaikan, ya Muhammad, sampaikan salam aku kepada umat kamu ya Muhammad. Dan bagi tahu kepada umat kamu ya Muhammad, sesungguhnya dalam syurga nanti ni Allah hidangkan kepada kita tanah-tanah daripada syurga itu sangatlah wangi wahai Muhammad. Allah telah pun membawa Nabi Ibrahim untuk berjalan. Allah telah tunjukkan kepada Nabi Ibrahim bagaimana suasana dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Ibrahim boleh ceritakan kepada Nabi suasana dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sikit lagi insya-Allah. Ya Muhammad, bagi tahu kepada umat kamu, dalam syurga nanti ni Allah hidangkan kepada kita tanah-tanah dalam syurga sangat wangi wahai Muhammad, dan Allah bagi juga air. Dalam air syurga semua air boleh diminum wahai Muhammad. Dan dalam syurga setiap orang daripada kita Allah akan bagi satu tanah yang sangat lapang, yang sangat luas. Dan setiap kali umat dia, setiap kali manusia berzikir kepada Allah dengan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, setiap kali umat kamu berzikir kepada Allah, Allah akan datangkan, Allah akan tumbuh satu pohon dalam syurga di tempatnya. Ulama kata logiknya, bila mana ada pokok kita dalam syurga, takkan kita duduk dalam neraka. So setiap kali, kata Nabi Ibrahim, setiap kali umat kamu zikir kepada Allah dengan zikir tadi, Allah akan datangkan satu pokok untuk umat kamu. Setiap orang akan didatangkan satu tanah, dan tanah itu akan dipenuhi dengan pokok kalau orang itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dibawalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Sidratul Muntaha dan ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, aku menugaskan kamu amalan solat. Maka turunlah sampai jumpa Nabi Musa alaihi salam. Kata Nabi Musa, ya Muhammad, umat kamu dan umat aku sangat ramai. Umat aku, kata Nabi Musa, adalah umat yang kedua terramai. Dan umat kamu adalah umat yang paling ramai ya Muhammad. Dan ketahuilah, umat aku tidak mampu untuk solat sebanyak 50 kali solat itu. Maka Nabi naik ke atas balik dan dikurangkan sampailah ke 5 fardu. Maka Nabi ditugaskan oleh Allah. Banyak kisah Isra' Mi'raj ni. Sebab itulah ulama bukukan kitab Isra' dan Mi'raj sahaja. Sebab dia ada pengajian. Dulu saya belajar di Kelantan dulu bersama dengan guru-guru ulama-ulama di Kelantan. Bila mana masuk bulan Rejab, kami akan buat pengajian setiap minggu, malam minggu. Sebulan tu 4 kali. 4 kali itulah akan ada pengajian. 4 kali itu ada pengajian untuk mengkhatamkan kitab Isra' dan Mi'raj itu. Panjanglah, nanti insya-Allah kita habiskan sikit lagi. Maka bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ditugaskan oleh Allah, banyak kejadian yang Nabi lihat syurga, Nabi lihat neraka, Nabi lihat siksaan bagi mereka yang tak solat dan sebagainya. Bila mana Allah tugaskan Nabi, ya Muhammad, ketika mana kamu sampai di bumi Mekah, Allah mengarahkan Nabi untuk ceritakan kepada seluruh masyarakat Mekah apa yang berlaku kepadanya satu malam itu. Maka bila mana sampai di Mekah sebelum subuh, Nabi solat subuh, Nabi termenung. Nabi termenung di hadapan Kaabah. Termenungnya Nabi, memikirnya Nabi, bagaimana aku nak sampaikan kejadian malam ini. Aku di Isra' dan di Mi'rajkan oleh Allah pada satu malam. Bagaimana aku nak ceritakan kepada seluruh masyarakat Mekah. Sebab sebelum tu pun Nabi dihalau, Nabi dipulau, Nabi dimarahi, bahkan Nabi dipukul. Kalau berceritakan kisah Isra' Mi'raj, Nabi tak boleh nak bayangkan macam mana Nabi akan dilayan. Nabi fikir macam mana dia nak bagi tahu, nak deliver penceritaan dia yang berlaku semalam. Maka ketika itulah datangnya Abu Jahal. Datangnya Abu Jahal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal melihat Nabi dalam keadaan macam kerisauan, dalam keadaan yang tekanan. Abu Jahal tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, apa yang kamu fikir? Adakah ada sesuatu yang berlaku kepada kamu?" InsyaAllah ini cerita yang last sekali. "Adakah ada sesuatu yang berlaku kepada kamu ya Muhammad?" Maka Nabi pun bagi tahu kepada Abu Jahal. Padahal Nabi tahu Abu Jahal itu pernah merancang untuk membunuh dia. Nabi tahu orang pertama yang menentang dakwah Nabi, Abu Jahal adalah figurah, public figure di kota Mekah. Orang pertama yang bangkit
untuk menentang Nabi adalah Abu Jahal. Nabi tahu perihal Abu Jahal macam tu. Tapi disebabkan Nabi tidak pernah sangka buruk kepada umat dia. Nabi tidak pernah meletakkan sangkaan buruk melebihi sangkaan baik kepada umat baginda Nabi SAW. Meskipun itu Abu Jahal, Nabi tetap berceritakan kepada Abu Jahal, ya, semalam ada sesuatu berlaku kepada aku. Maka Nabi bagi tahu apa yang berlaku, diisrakan sahaja. Maka Abu Jahal kata, stop Nabi, berhenti Muhammad, aku nak tawarkan kepada kamu. Andai kata aku kumpulkan seluruh masyarakat Mekah pada hari ini, sekarang aku kumpulkan seluruh masyarakat Mekah, adakah kamu nak ceritakan apa yang kamu ceritakan kepada aku dan kamu nak ceritakan itu kepada masyarakat Mekah? Maka jawab Nabi SAW, ya, aku akan ceritakan. Padahal Nabi ni dah tahu perangai Abu Jahal macam mana. Macam kita lah, datang orang jahat kepada kita, offer macam-macam. Apa kita buat? Dia ni nak buat benda-benda buruk kepada aku. Kan? Sebab kita dah ada pengalaman banyak lah dengan dia. Tapi Nabi SAW tidak pernah meletakkan sangkaan buruk kepada umat dia. Sebab itulah Nabi kata, ya, aku nak ceritakan. Dapatlah tauliah mengajar. Dapat tauliah mengajar di kota Mekah ketika itu. Satu hari. Maka kata Nabi SAW, ketika mana aku ceritakan kepada seluruh masyarakat Mekah apa yang berlaku kepada aku diisrakan daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Ketika itulah seluruh masyarakat Mekah terbahagi kepada 3 golongan. Bila mana Nabi ceritakan kepada masyarakat Mekah apa yang berlaku kepada dia, Nabi ceritakan Isra' sahaja, belum lagi dimi'rajkan. Ketika itulah masyarakat Mekah terbahagi kepada 3 golongan. Golongan pertama adalah golongan yang tidak percaya langsung apa yang disampaikan oleh Nabi. Dan golongan inilah bangkit, wah Muhammad, adakah disebabkan ini kamu kumpulkan kami? Dia marah balik kepada Nabi. Sebabkan buang masanya datang ke Kaabah semata-mata nak mendengar cerita mengarut daripada Nabi SAW. So golongan pertama adalah golongan yang menolak dakwah ataupun Isra' Mi'raj Nabi SAW. Golongan kedua adalah golongan yang atas pagar, 50-50. Golongan 50-50 ini terbahagi kepada 2. Ada yang dah pun masuk Islam, ada yang belum lagi masuk Islam. Yang dah masuk Islam, betul ke Muhammad ni? Adakah Muhammad telah pun gila? Siapa? Mereka Islam. Tapi bila mana dikhabarkan satu berita yang mereka sangkakan akal mereka tak boleh nak digest, bagaimana boleh berlaku perjalanan seseorang itu selama 1 bulan, tapi Muhammad 1 malam sahaja? Yang atas pagar ini terbahagi kepada 2. Nombor 1 adalah mereka dalam kalangan Islam. Dan nombor 2 adalah mereka yang bukan Islam. Dan golongan yang ketiga inilah disebut oleh para ulama, golongan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapakah mereka? Golongan yang percaya 100% yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kata guru saya dulu, cuba kita bayangkan, andai kata kita hidup di zaman Nabi, fardu takdir mengatakan, andai kata Allah takdirkan kita hidup di zaman Nabi dan kita dengar apa yang disampaikan oleh Nabi, adakah kita tergolong dalam golongan yang mana? Sebab itulah hari ini ulama kata, kita jalani kehidupan kita macam biasa. Kita bangun daripada tidur, buat kerja, pergi kedai kopi dan sebagainya, makan dan minum dan tidur balik. Kan? Cuba kita bayangkan. Kalau Nabi ada pada hari ini, adakah Nabi suka dengan kehidupan rutin harian kita 24 jam itu? 24 jam kita lalui kehidupan kita, lepak kedai kopi, tak salah lepak. Tak salah. Pergi main futsal, pergi main bola, datang kuliah. Adakah kehidupan kita 24 jam hari ini Nabi redha ataupun tidak? Sebab itulah golongan ketiga inilah golongan yang dimuliakan oleh Allah, adalah mereka yang percaya kepada Nabi 100%. Dan di antara yang percaya kepada Nabi adalah, antara orang yang paling kuat percaya kepada Nabi adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sebab itulah puak-puak Abu Jahal ini, bila mana mereka nampak Abu Jahal tak ada, Abu Jahal tak ada dalam perhimpunan pada hari ini, maka dia pergi cari Abu Jahal. Dan bila mana jumpa dengan Abu Jahal tak tahu apa yang berlaku kepada Nabi. Abu Jahal tak tahu Nabi sedang dihina sekarang. Abu Bakar tak tahu. Maka Abu Jahal pergi cari Abu Bakar. Bila mana dia nampak saja Abu Bakar, dia bagi tahu kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, adakah kamu tak tahu apa yang berlaku kepada saudara kamu, kepada sahabat baik kamu? Sesungguhnya sahabat baik kamu telah pun gila. Dia mengatakan dia telah pun diperjalakan oleh Allah daripada Makkah ke Baitul Maqdis selama 1 malam. Dan ketika itulah Abu Bakar kata, kalau itu datang daripada mulut Muhammad, maka itulah kebenaran.
Maka itulah sedikit sebanyak perkongsian pada malam hari ini kisah Isra' dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam.